Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya muallimal hikmah, allimna ma jahilna wa zakkirna ma nusina wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berhenti kat mana? Lama cuti ni, 5 bulan, 4 bulan. Kat mana kita berhenti? Muka surat 38. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kita masih lagi masuk dalam di bawah tajuk perkara penyempurnaan solat. Ya, macam mana supaya solat yang kita dirikan itu supaya menjadi lebih sempurna. Ada beberapa perkara lah. Yang ketujuhnya disebut takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Mengharamkannya dengan takbir. Perkara-perkara yang sebelum kita masuk solat semuanya adalah harus kita boleh lakukan. Makan, minum, ketawa, bergerak sebagainya lah. Ya, pergerakan yang banyak sebagainya boleh. Tapi bila dah Allahu Akbar, takbir ihram. Ya, takbir yang merujuk kepada mengharamkan perbuatan yang sebelumnya tidak haram jadi haram dalam sembahyang. Ya, takbiratul ihram. Ihram ambil pada ahrama yuhrimu ihram. Ya, takbir yang mengharamkan perbuatan yang sebelumnya tidak haram. Tak boleh cakap, tak boleh ketawa, tak boleh makan, semua tak boleh. Ya. Dan menghalalkannya sembahyang itu dengan memberi salam. Sebab kita solat pun bukan lama, ya, bukan lama, 5 minit. Lama tu 5 minit ataupun 7 minit umpamanya. Kalau kita fikir secara munasabah, sepatutnya masa yang 4, 5, 7 minit tu kita patut beli tumpuan sebenarnya. Lainlah kalau kita kena sembahyang setengah jam 20, lama ya. Tu tak ada ya. Kalau kita fikir secara logik dah pergi musabah, takkanlah ya dalam tempoh yang sedikit tu pun kita tak boleh nak beri tumpu fokus. Memang betul-betul hati kita lalai dengan Allah. Memang hati kita ni penuh dengan dunia lah tuan-tuan. Sebab tu kata ulama tasawuf, kalau kita nak tahu setara mana kita dengan Allah, tengok hati kita waktu kita solat. Itulah kita dengan Allah. Nah, kalau nak ukurlah kedudukan kita di sisi Allah, lihat hati kita, bagaimana keadaan hati kita waktu kita solat. Itulah kita dengan Allah. Allah. Kalau dalam solat tu pun kita tak boleh ingat pada Allah, lagu mana kalau di luar solat? Nah, kecek Kelantan sikit. Kalau dalam sembahyang pun kita tak boleh ingat Tuhan, kalau luar sembahyang, call kita ingat. Allahu Akbar. Sedangkan tujuan solat apa dia? Wa aqimis solata li dzikri, ni hikmah besar. Ya Allah Taala sebut dalam Quran, hikmah besar solat ialah supaya kita boleh ingat kepada Dia. Allahu Akbar. Jadi kita cek balik muhasabah. Ya, kata guru-guru saya lah, seseorang yang apa dia tanda lain antara lain tanda orang yang memiliki ilmu yang sebenar. Apa dia tanda seseorang yang memiliki ilmu yang sebenar? Pertama, dia suka berzikir. Dia suka berzikir. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Termasuk zikir tu, solat pun zikir, baca Quran pun zikir, bertasbih, bersolat, semua zikir. Dia suka berzikir. Satu. Yang keduanya,
Tanda orang yang memiliki ilmu yang sebenar ialah ibadahnya khusyuk. Ibadahnya khusyuk. Kalau dia solat tenang, damai, tenteram hatinya, nikmatnya dapat. Kalau dia berzikir pun tenang, seronoknya ya Allah. Kalau dia baca Quran pun, itu tanda orang tu memiliki ilmu yang sebenar. Yang ketiga, tanda orang yang memiliki ilmu sebenar, dia memiliki akhlak nabawiyah, akhlak yang mulia. Itu tanda orang yang betul-betul berilmu dah. Makin mengaji, makin cantik, makin halus budi bahasa di akhlak dia. Understand? Ya. Tiga. Yang keempat, ya, rasa keprihatinan dia kepada orang lain, keprihatinannya kepada sesama makhluk yang lain. Itu tanda orang yang memiliki ilmu yang sebenar. Ya. Dia prihatin. Sebab Rasulullah kata laisa minna man lam yahtamma bi amril Nabi tak mengaku umat. Ya, bukan di kalangan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang lam yahtama, tak ambil peduli langsung, tak ambil bicara langsung tentang di amril muslimin, tentang urusan umat Islam. Saya faham tuan-tuan. Ya. Semalam saya mengajar ada kelas maghrib dekat PPR Iliran Ampang. Ada satu abang tu, ya, dia kata, Ustaz, saya hari Isnin esoklah saya akan diberhentikan. Dia kerja Sapura energi kan, 1,000 orang. Ini yang pertama, akan datang akan ada 1,000 orang. Masya Allah. Ini ujiannya. Tadi pun saya jumpa kawan saya pun, dia kerja syarikat dia pun nak pindah ke negara lain dah, nak berhenti dah. Ini ujian, Masya Allah. Ya. Jadi kan kita doalah, ya Allah, tolonglah sahabat-sahabat teman-teman kami, ya Allah. Ya, dalam menghadapi ujian kehidupan, ya, nak dalam kehidupan kita yang berkeluarga, nak menyara anak, isteri dan sebagainya, cabaran hebat. Ya. Terduduk tuan-tuan. Kan? Kalau bulan 2 tu boleh lagi tak? Kalau dah masuk bulan ketiga, terduduk dibuat. Ya. Kalau tak betul, tak ada sumber dan sebagainya. Habis. Itu dia tanda orang yang memiliki ilmu yang sebenar. Pertama apa dia? Dia suka berzikir. Yang kedua, ibadahnya khusyuk, terutama ibadah solatnya. Yang ketiga, dia berakhlak dengan akhlak Muhammadiyah. Dan yang keempat, ya, rasa sensitiviti dia, kepekaan dan keprihatinan dia kuat terhadap orang lain. Paling-paling tidak dia berdoa kepada Allah, tolonglah ya Allah, bantu teman-teman sahabat-sahabat kami yang lain dalam keadaan diuji dengan kehidupan ini ya Allah. Masalah ekonomi, kehidupan dan sebagainya. Kita doakan mereka. Habis. Sambil-sambil tuan-tuan ya. Yang ke-8, berdiri qiyam. Ya. Berdiri qiyam. Sebab tu kalau kita sembahyang solat sunat, ba'diyah, qabliyah, boleh saja kita kalau nak solat duduk, tapi dia punya pahala separuh jelah. Kan? Tu kesempurnaan sembahyang tu sebab kita berdiri. Kalau kita berpuasa kena berdirilah. Lainlah kalau kita penat sangat, letih sangat, sakit pinggang, lenguh sangat, tak apalah, duduk kita ada keuzuran. Ya. Tapi kalau saja nak duduk, jadi kesempurnaan solat tu jadi kurang. Sebab tu sendiri kata kesempurnaan solat naklah kita berdiri. Bagi orang yang kuasa, berdirilah. Kerana firman Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu, qum. Kalau seorang qum, kalau ramai kumu, naklah kamu semua berdiri. Ya. Kalau seorang kum, kamu seorang bangun. Kalau kumu, kamu semua kena bangun. Naklah berdiri semua untuk Allah dalam ketaatan. Ya, ambil pada zahir ayat tu, kumu, kena berdiri. Berzikir je tak? Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman. Tak berdiri. Boleh berzikir sambil berdiri. Wa idza qadaytumus salata fazkurullah. Surah Al-Anfal saya tak ingat. Asalnya ayat ini turun masa peperangan apa tak ingat. Ya, Syiddatul Khauf. Ya. Dalam peperangan dia tak boleh berlama-lamaan, lepas solat terus susun balik masing-masing ambil tempat sebab nak berhadapan dengan musuh. Sembahyang tu pun dia buat 2 saf.
Ya, saf pertama dengan saf yang kedua, dia ada cara dia. Ya, biar orang depan dulu rokok, yang ni standby berdiri dulu. Ya, dia betul boleh ganti. Subhanallah. Fa idza qadaitumus salata fazkurullah. Setengah tafsir dengan syarah hadis Riyadhus Shalihin mengatakan mana bila kamu selesai solat, kamu naklah berzikir kepada Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri ataupun berbaring. Al-maklum tuan-tuan, ya, kadang-kadang bila kita solat, kita ada urusan. Ya, jadi lepas solat kita tak boleh nak tunggu lama. Ya, kita tak mampu nak tunggu sampai imam baca doa. Ya, tak apa, silakan, tak ada masalah, kita ada urusan. Ya, lepas kita solat, silakan kita bangun. Tapi dalam bangun tadi tu, kita tetap meneruskan zikir kita. Boleh faham, ya? Jangan ditinggalkan. Ya. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullah. Ya, cuba cek balik Al-Quran ni, bila kamu dah selesai solat, maka hendaklah kamu ingat kepada Allah, sama ada keadaan berdiri, dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan berbaring sekalipun. Tetap kita boleh berzikir, tidak jadi halangan. Sambil pandu kenderaan, sambil naik membonceng motosikal, kita boleh teruskan zikir kita. Sempurnakan zikir kita yang tak sempat kita sempurnakan setelah kita selesai solat berjemaah tadi umpamanya. Boleh. Yang ke-9, membaca qiraah. Membaca surah lah ni, ya. Qiraah, membaca surah-surah. Surah yang dibaca walaupun pendek tapi sempurna, satu surah lebih afdal daripada kita baca ambil mana-mana surah kan dalam Quran ni. Lebih baik kita baca walaupun rakaat pertama inna a'tainakal kautsar tapi penuh. Kemudian rakaat kedua kita baca qul huwallahu ahad, isi tebet, ini paling baik. Daripada minta maaf cakap kita ambil tak mana-mana. Rakaat pertama surah Ali Imran, rakaat kedua kan ambil surah Al-Baqarah contoh. Tak ambillah mana-mana ayat. Ni minta maaf, ya, kalau jadi imam kena reti, kena tahu lah, kena faqih. Banyak saya tengok setengah surah masjid, kalau imam tu rakaat pertama tu bagus dah baca surah Ali Imran ke mana-mana ayat lah, surah Al-Maidah. Alih-alih masuk rakaat kedua baca iza jaa nasrullah. Tak baca surah yang lain. Kenapa kamu tak baca dua surah saja? Ataupun kamu baca ayat yang pertama tadi, rakaat pertama, kemudian rakaat kedua kamu sambung, itu lagi afdal. Nak kamu sambung daripada mana kamu berhenti pada rakaat pertama tadi, sambung pada rakaat yang kedua. Jadi dalam pemerhatian saya begitulah, ya Allah. Ya, minta maaf cakap, tuan-tuan imam ni kena mengaji, kena belajar kitab fiqh ni. Ya. Orang yang awam dia tak reti nak membeza, minta maaf cakap, ya, orang awam dia tak tahu, dia ikut je. Tapi orang yang alim, orang yang ada faqih, dia tahu ini apa imam. Minta maaf tuan-tuan, ya. Saya duduk pondok Pasir Tumbuh agak lama juga mengaji kan. Tengok kalau Khamis malam Jumaat, imam sepatutnya kalau ikut sunnah Nabi yang kita sebut, Khamis malam Jumaat, Maghrib kena baca surah Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, rakaat kedua kena baca surah Al-Ikhlas. Kalau imam tu baca tu, kita reti dia ni faham ni. Dia reti. Tak, dia faham, dia amalkan sebagaimana Nabi amalkan. Isyak pula dia baca surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun. Isyak malam Jumaat. Ya. Kemudian subuh pagi Jumaat dia baca surah As-Sajadah dengan surah Al-Insan. Itu sunnahnya begitu. Kemudian solat Jumaat pula, ya, rakaat pertama baca surah Jumaat, rakaat kedua baca surah Al-Munafiqun. Itu aturan dia begitu. Allah irham tuan guru saya, Tuan Guru Haji Hashim, dia orang Kedah. Dia duduk amai tu, duduk amai tu. Sampai dia kata, siapa dia rasa lambat lah, Allah lah, dia pergilah sampai tempat lain. Oh, dia cakap-cakap Kelantan. Dia merasa lambat sampai di pondok ni. Mengikuti email dia baca surah panjang, lagi lah dia pergilah sampai tempat lain. Allah irham Tuan Guru Haji Hashim kan, sebelum dia uzur, dia istiqamah, itulah dia. Maghrib, itulah surah dia. Isyak, itulah surah dia. Subuh, itulah surahnya. Dan solat Jumaat, itulah surah dia. Itu bawa orang yang faqih, orang yang reti. Bukan makna dia baca surah lain itu salah, tidak. Tapi kita tengok, orang ni reti ke tak reti, faham tak faham, mengaji tak mengaji. Dia faham tuan-tuan, ya? Kita bukan nak menghukum, tapi itu yang kita boleh nilai, oh macam tu, tak apalah.
Kita sangka baik. Mungkin dia tak hafal. Dan satu lagi saya fikir, kadang-kadang kita ni nak jahat, bukan nakal. Apalah tu imam. Dah kamu memang jadi tu imam kan. Jadi hayati betul-betul lah kerja kamu tu. Kena buat betul-betul lah. Bagi sempurna betul. Dah lah jadi imam, biar buat sempurna betul. Tak? Kita jadi imam. Tahu apa nak baca hari ni, hari apa sebagainya. Biar maknanya lebih sempurna. Habis. Minta maaf tuan-tuan ya. Saya tegur secara terbuka. Memang itu benar lah. Ya. Boleh dipanjang-panjangkan, diperingat-ingatkan balik. Allahumma salli ala sayyidina. Dan membaca qiraah. Sedang baca Fatihah, bacalah surah-surah. Ingat, baca surah yang walaupun pendek, sempurna, lebih afdal lagi, bagus. Walaupun kat pertama baca kita inna a'tana surah Al-Kautsar, kat kedua baca surah Al-Kautsar, bagus. Ada satu kali tu saya semayang di satu surau. Imam ni maghrib. Ya. Rakaat pertama tu dia dah surah Qul a'udzu bin nas. Rakaat pertama tu dia dah baca surah Qul a'udzu bin nas, sedangkan surah An-Nahl ni surah yang terakhir. Dah mati kata, "Wah sudah, lepas dia baca surah kapur pula." Dia dah baca surah Al-Qur'an ni. Pagak. Tak tahulah dia perasan ke, dia tak sengaja ke, wallahualam. Rakaat pertama dia dah baca surah Qul a'udzu bin nas dah, sedangkan surah Qul a'udzu bin nas surah 100 yang ke-14, surah yang terakhir dalam Quran. Kalau ikut turutan, depannya surah apa tak ada dah. Jadi berhati-hati. Habis. Kemudian yang ke-10, rokok. Ya, rokoklah dengan betul. Ya. Tu dalam belakang kita seolah seperti papan yang lurus sebagainya, rokok dengan betul. Mata pandang tempat sujud, ya. Baca rokok tu, baca tasbihnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Baca dengan tertib, dengan betul, dengan tenang. Cuba memahami bacaan, ya, tasbih yang kita baca dalam rokok. Akan datang disebut, aku dah lepas dah, saya tak perasan. Ya. Selapis tu bila kita rokok tu, ya, kita sebut subhana rabbiyal azim. Yang kedua, cuba kita memahami makna subhana rabbiyal azim. Yang ketiga, jauh daripada dalam hati kita mengatakan, ya Allah, aku sedang menundukkan tubuhku di hadapan Engkau, ya Allah, yang Maha Agung. Dan aku datang kepada Engkau, ya Allah, membawa 1001 macam dosa dan kepada Engkau, wahai Tuhan. Itu ya, di sebalik kita rokok tu ada sebelum kitab ni. Saya tak tahu dah lepas ke ataupun akan datang disebut. Tapi saya sebut di sini awal-awal. Ya. Jadi bila kita rokok tu, selapis baca subhana rabbiyal, lapis kedua fahami tasbih kita baca, lapis yang ketiga dari hati kita mendalam, ya Allah, ya, aku sedang menundukkan tubuhku di hadapan Engkau yang Maha Agung. Kau tahu segala-galanya, ya Allah. Aku datang kepada Engkau, ya Allah, membawa 1001 macam dosa. Kalau waktu rokok pun kita dah terasa hina, terasa kecut dah hati kita di hadapan Allah, rasa malu dah pada Allah, bawa apatah lagi kalau kita nanti waktu sujud. Apa tak tuan-tuan? Ini penting kita menghayati solat ni. Allah, waktu sujud lagi-lagi pula kita akan terasa hina betul di depan Allah. Depan tu ada. Yang ke-11, sujud 2 kali. Itu lambang tak? Ya. Bayangkan kita letakkan dahi kita di atas lantai, atas bumi lah kita kata, atas lantai, dalam keadaan punggung kita lebih tinggi daripada kepala kita. Sedangkan kepala ni kata ulama asyraful a'dha, semulia-mulia anggota ialah kepala. Apa tidak di kepala tu kan segala-galanya, mata, telinga, mulut, muka kita, wajah, otak kita semua di kepala. Tapi bila kita solat, bila kita sujud, mau tak mau itulah dia. Kita letakkan kepala kita ni, ya, sehinggakan punggung kita ni lebih tinggi daripada kepala. Itu nak mengajar, nak didik supaya kita memperhinakan sehina-hina diri kita di hadapan Allah. Siapa pun kamu. Itu yang tersirat di sebalik yang tersurat. Secara zahirnya kita begitu, tapi hakikatnya nak mengajar kita kena tunduk setunduk-tunduknya, rasa hina sehina-hinanya di hadapan Allah waktu kita sujud. Setinggi apa pun pangkat kita, itulah kita dengan Allah. Akhirnya kita akan menyembah juga ke tanah. Akhirnya kita akan masuk juga ke dalam
Tanah banyak dipanggil falsafah di sebalik kita sujud itu sebenarnya. Dan sujud yang betul ini sangat memberikan kesan yang sangat positif kepada kesihatan kita. Ya, saya terlupa, sudah lama dah baca artikel seorang perempuan, ya, dia panggil sarjana sains jugalah. Dia baca tentang bagaimana dipanggil pengepaman darah tu boleh sampai di kepala kita. Dia fikir macam mana. Lalu dia melihat keadaan umat Islam ni, keadaan kelakuan dia tu berletak, sujudlah kita kata. Dia fikir, dia buat kajian. Tengok. Lepas tu sujud, jangan kita cepat-cepat tuan-tuan, ya. Bagi letak dengan tenang, duduk elok-elok, tunduk tutup, supaya pengepaman darah tu berlaku dengan baik, dihantar ke bahagian otak kita ni. Yang jadi kita poning ni kan, baru nak letak sekejap dah hangkit. Itu yang poning tu, darah tak sampai kepala kita dah hangkit dah. Itu jadi poning. Saya yakin tuan-tuan, sebab sudah hadis pun hadis. Ya, alaikum biqiyamil lail. Lazimkanlah kamu melakukan qiyamul lail. Sebab apa? Fa innahu da'bus solihin. Qiyamul lail ialah amalan orang-orang yang soleh. Kerana antara lain qiyamul lail ni Rasulullah sebelah hadis tu, matradatun anidda, dia boleh membuang penyakit. Ini Rasulullah sebut. Ya. Sembahyang tu kalau dibuat dengan betul, dia boleh membuang penyakit yang ada dalam tubuh kita. Kalau dilaksanakan dengan betul cara dia. Tambah-tambah waktu kita sujud. Sujud bagi lama sikit. Dan Rasulullah SAW di sebelah hadis, kalau tak silap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawasanya Rasulullah SAW kalau qiyamul lail, sujud baginda Nabi tu, sekali sujud tu lama dia qadar 50 ayat. Subhanallah. Cuba bayangkan. Surah Al-Mulk ada 30 ayat kan, lebih kurang begitu tak? Tambah lagi 20 ayat. Lama tak lama ni sekali sujud tu. Itulah sujudnya baginda Nabi SAW ketika melakukan qiyamul lail. Waktu ulama-ulama dulu, ya, tak payah nak jogging-jogging tuan-tuan. Ya, nak kena pakai strategic shoot, kena beli kasut sukan pakai nak. Apalah rupa ustaz nampak je tu lainnya roman kan, lainnya rupa. Tak payah nak. Ulama dulu dengan dia inilah riyadhah dia. Sembahyang tu dah riyadhah ruhiyah dan riyadhah jasmaniyah. Sembahyang tu riyadhah. Ya, suatu latihan. Ya, suatu pergerakan. Ya, tak payahlah nak tai chi, cukup dengan solat kalau dibuat dengan betul. Dan saya pernah dengar dalam radio Aikim, Maulana Abdullah yang kat Seremban tu, dia cerita tentang Maulana Al-Kahdal, siapa dia? Kahdalawi, Zakaria Al-Kahdalawi. Pernah satu perjalanan murid-muridnya bersama satu perjalanan jauh. India ni kan luas perjalanan dia sebagainya. Jadi ya dah, bila dah perjalanan jauh, kita musafir, maklum kan kita perlu cari tempat perhentian nak berehat, ya, nak betul-betulkan, ya, belakang ke urat sebagainya kan, nak minum-minum makan sebagainya. Tapi Syekh ni, Maulana Zakaria Al-Kahdalawi ni, dia boleh pergi berwuduk tuan-tuan. Dia boleh ambil wuduk, dia solat. Itu kerehatan dia rupanya. Ya, kerehatan, ketenangan, dia nak segarkan dia solat. Kita dah terbongkar dah tuan-tuan. Itu kerehatan kita dah penat, dah duduk lama-lama ni. Kita buat apa lagi, ambil buang lah. Terlentang terbari sebagainya, menyinggir. Tapi ni ulama upaya kerehatannya dengan solat. Subhanallah, lain tuan-tuan. Kerehatannya dengan dia solat. Bila dia solat, dia rukuk dengan betul, dia betulkan balik urat-urat, ya, dia betulkan balik kita punya apa yang dalam anggota kita ni semua, urat saraf kita balik. Bila dia rukuk dengan betulkan urat belakang, cukup cantik sebenarnya tuan-tuan kalau dilaksanakan dengan betul cara dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Sujud dua kali. Ini kita buat kalau kita sembahyang seorang lah, ya. Kalau kita sembahyang seorang. Kalau kita berjemaah tak boleh lah, ya, kita terikat dengan imam.
Dia kena ikut imam lah. Tapi kalau kita seorang-seorang, boleh kita nak berlama-lamaan, nak tasbih tu nak 3 kali ke 5 kali ke. Baca 3 kali tu tak apa nak masuk, tak apa nak jejak di hati. Subhana rabbiyal a'la. Baca 5 kali. Kalau kita seorang-seorang tak ada masalah. Kita driver kan, ikut kita lah nak slow ke nak laju. Tapi kalau kita berjemaah tak boleh. Kita kena ikut imam. Yang ketinggalan dengan imam pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, yang ke-12, duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. Sebagai kita nak mengakhiri ibadah solat kita, ada syahadahnya, ada selawatnya, ada syahadahnya, dan ada doa dan sebagainya lah. Langsung kita tutup dengan kita memberi salam. Habis. Huraiat perkara-perkara yang menyempurnakan sembahyang. Adapun ilmu tu yang dikatakan sebagai penyempurna sembahyang ni ada atas 3 wajah. Yang pertama, bahawa diketahui fardu daripada sunatnya. Ni kena faham. Yang kita solat ni, biar kita boleh bezalah, biar kita tahu yang mana fardu, yang mana sunat. Kalau segi bacaan, kita boleh tahu yang mana bacaan yang fardu, yang mana bacaan yang sunat. Kalau segi perbuatan fi'li, kita tahu mana perbuatan yang fardu, mana perbuatan yang sunat. Itu dia panggil kesempurnaan solat. Entahlah serupa ya weh. Sudah. Kalau Kelantan kan, muka semaya dekat serupa ya, hak tu serupa tulah ya. Jangan. Ya, dari segi bacaan ada bacaan yang fardu, ada yang sunat. Dari segi perbuatan ada perbuatan yang fardu, ada perbuatan yang sunat. Umpama kita angkat tangan waktu takbir, itu sunat. Kita angkat tangan waktu kita nak rokok, itu sunat, tak wajib. Misalnya, kita membaca tasbih dalam rokok, itu sunat, tidak wajib. Itu bagi kesempurnaan. Jadi kita buat tu dengan tahu. Kita buat tu dengan reti. Oh, dia tahu kita ni bacaan ni sunat, kita tahu ni perbuatan ni sunat, tidak fardu. Boleh? Pertama, bahawa diketahui fardu daripada sunat sembahyang. Kerana apa? Kerana bahawasanya sembahyang itu tidak sah melainkan diketahui akan kaifiatnya. Tuan-tuan, tidak sah tuan-tuan kalau tak boleh nak beza antara sunat dengan sunat sembahyang dengan fardu sembahyang. Pada semak balik tuan-tuan ni. Lama kan kita pukul rata je, macam kita berwuduk. Ya. Sapu kepala. Ya, fardu. Basuh telinga, fardu. Dihukum rata je. Dia biasa memanglah kita sunat, ya. Basuh telinga, sapu telinga. Padahal itu sunat. Misalnya. Yang kedua je, maksud ilmu ni sebagai penyempurnaan solat ni. Yang kedua, diketahui barang yang ada pada wuduknya. Sama juga. Sini ada. Ya, diketahui barang yang ada pada wuduknya daripada fardu dan sunat. Dia tahu yang mana fardu wuduk, yang mana sunat wuduk. Ya. Yang mana fardu wuduk dan mana sunat wuduk. Dia boleh beza. Berapa rukun wuduk dia tahu. Ini kesempurnaan. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, ya, tidak sama ya antara orang yang alim, orang yang tahu, wal ladzina la ya'lamun, dengan orang yang tak tahu. Tak sama. Cuba tengok orang yang solat dalam keadaan dia tahu tentang solat itu. Lain pergerakan dia, bacaan dia lain. Dia jaga adab zahir dan batin. Dengan orang yang sembahyang tapi kurang ilmunya. Bukan kata dia tak ada ilmu langsung ya, tapi ilmunya tentang solat tu cetek sangat, sikit sangat. Minta maaf tuan-tuan, kadang-kadang setengah orang kita Islam kita ni ilmu tentang sembahyang tu yang dia mengaji yang yang dia mengaji yang dulu-dulu tak pernah pun dia mengulang kaji ke, tak pernah dia tak ada. Allah sedihnya tuan-tuan. Tak cuba nak upgradekan kita punya kualiti, kita punya solat sembahyang kita. Maka kitab yang ada depan kita ni di antaranya lah, yang sangat bagus untuk kita nak
pergi nak mengulang kaji ya tentang ibadah solat kita. Bagi saya kitab Munatul Musalli, bagi saya pribadi mesti dipelajari oleh setiap orang Islam, mesti dipelajari. Sebab dia bukan hanya bicara tentang fiqh semata-mata, tapi juga dia mengajar bagaimana untuk kita pergi lebih dalam lagi supaya kita dapat khusyuk dalam solat. Bagus kitab ni. Ini bukan calon-calon orang tu, Syekh Daud bin Abdul Fatani ini. Ya. Ini ulama yang barakah. Ya, Tok Syekh Daud ini. Habis. Jadi masalah wudu pun kita kena boleh tahu yang mana fardu wudu, yang mana sunat wudu. Dan yang ketiga, yang dimasukkan ilmu ni sebagai penyempurnaan solat, mengetahui akan tipu daya syaitan. Kena tahu ya, makaidus syayatin, tentang tipu daya, licik sangat syaitan ni tuan. Ya, tipu daya syaitan supaya dapat ia menjauhkan akan tipu daya syaitan. Dalam kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin karang Imam Al-Ghazali, musuh kita ada 4 tuan-tuan. Di awal perjalanan nak berjalan pada Allah ni ada 4. Antaranya ialah syaitan. Dia cerita detail tuan-tuan, macam mana cara syaitan nak mengganggu kita daripada kita ni jangan beribadah kepada Allah. Banyak step-step dia. Pertama sekali yang sebut dia kitab tu kata, dia akan seboleh-boleh dia tak akan bagi kita langsung buat ibadah ni. Kalau contoh solat kan, dia akan bisikkan, dia akan puji kita, tak payahlah sembahyang ni, buat apa nak sembahyang? Tak ada faedah pun sembahyang. Nampak tuan? Itu cara dia taktik yang digunakan oleh syaitan. Pertama-tama sekali dia akan cuba nak guna anak-anak supaya jangan buat terus ya ibadah kepada Allah. Baik. Kalau yang tu tak berjaya, mungkin orang tu ada lagi dalam hati al-Quran, dia akan cuba pula yang kedua. Dia mana? Tak apalah kalau kamu nak sembahyang akhir-akhir waktu. Buat di akhir waktu. Tak apa, banyak lagi masa ni. Ya, banyak lagi masa. Zuhur pukul 1 20 minit. Asar 4.45 kan. Lambat lagi. Ya, kan 4.30 kan boleh lagi sembahyang zuhur. Sempat lagi. Asar 4.45. Tak betul tak? 1.20 zuhur nak sampai ke 4.45 tu lama. Kan? Jadi syaitan pujuk. Kalau kamu nak sembahyang juga okeylah, tak apalah. Ya, kamu sembahyang nantilah. Dah ke habis waktu kan kamu boleh sembahyang. Itu cara syaitan dipujuk. Sampailah ke peringkat akhirnya memang betul-betul kita buat di akhir waktu. Di situ syaitan bisik pula, cepat. Ni habis waktu ni pula dah. Syaitan memang jahat sungguh. Ya. Kita rasa okey dah. Tak apa, ada 10 minit lagi sebab tapi dalam pada 10 minit tadi tu syaitan dia akan itu pula. Cepat kan habis waktu kan. Kita pun mulalah kelang kabut. Dia nak kain bersih, nak semayang, nak apa ni, waktu dah 10 minit ni misalnya tak. Jadi dah terkorban kita punya khusyuk, tak ada. Kita kira semayang ni, asal buat je. Tengok percayanya liciknya syaitan nak mengganggu gugat kita sampai peringkat macam tu. Orang yang tak ada iman ataupun iman terlampau nipis, di awal-awal lagi belum semayang dah. Ya, syaitan ya step pertama dia dah menang dah. Kalau orang iman dia terlampau nipis tadi tu. Dia tak payah juga semayang buat apa dah. Bayar pun supaya jam tu je aku pun. Sudah itu memang awal-awal dah fikir habis tuan. Kalah dah. Memang dalam kitab Minhajul Abidin karang Imam Ghazali hurai cukup detail. Ya, macam mana ya kerja yang dilakukan oleh syaitan nak menyesatkan kita. Habis. Maka ada pun kesempurnaan wudu itu. 4 minit lagi. SOP ya. SOP tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ada pun kesempurnaan wudu itu naklah dikerjakan 3 perkara. Pertama, engkau sucikan hati daripada khianat dan hasad, ya, dan bughd, maknanya marah. Itu kesempurnaan wudu. Seolah-olahnya bila kita menyucikan ya secara zahir, tapi kita qasadnya dia tu ya, Tuhan jaga mulut kita, mata kita, dan telinga kita dan kaki tangan ni jangan kita berlaku khianat. Jangan kita hasad. Ya. Jangan kita rasa marah dan sebagainya. Ya.
Secara rohani, secara kita secara batinnya begitulah. Kita basuh muka, basuh telinga kita, niat ya Allah, ya, supaya terpelihara telinga kita daripada dengan tak baik, mata tengok benda tak baik sebagainya. Yang kedua, engkau suci akan badan kau daripada dosa. Tadi hati, ya, sangka buruk dengan orang, sangka jahat ke, pandang rendah hina pada orang, itu penyakit hati tu buang. Yang kedua pula, tubuh badan kita, ya, jangan buat dosa. Dan yang ketiga, sempurnakan basuh pada anggota wuduk dengan sempurna, dengan tiada berlebih-lebihan. Ya, basuh sempurna, elok-elok basuhan muka, ya, tangan kita, sapu kepala kaki tu biar basuh, ya, dengan sesempurna dan jangan berlebih-lebihan. Ya. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik pekerjaan itu adalah bersederhana dan jangan melampau-lampau. Montang-montang air banyak, ya, gitu makruh tu tak boleh. Ya, kalau tak kena gera, takut-takut boleh jatuh haram kalau kita berlebih-lebihan. Sempurnakan, jaga. Saya selalu sebutkan, disebut dalam hadis, wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah, ya, mana-mana kaki yang dia tadi tu bila dibasuh tak sempurna, sampai tubuh kaki dia tak sampai, sehingga tak kena air, tak sempurna basuhan air. Sampai Nabi kata wailul lil aqab, celaka. Kadang-kadang orang kita ni bila basuh setengah lah, bila time basuh kaki tu dia main ulu je. Dia ulu kaki je dah. Sepatutnya ya, sunat guna jari itu kita gosok celah-celah jari kaki kita. Bila basuh kaki kiri pula gunakan ya, kelengkeng kanan ni untuk dia celah-celah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam.